Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Apa khabar tuan-puan, para penonton yang dirahmati Allah sekalian? Mudah-mudahan kita berada dalam keadaan yang baik dan mudah-mudahan kita masih lagi bersemangat dalam bulan Ramadan ini. Kita dah masuk kepada minggu pertengahan. Mudah-mudahan tidak luntur lagi semangat kita, bahkan kita semakin meningkat keimanan kita untuk menambahkan amalan kita dalam bulan Ramadan. Salah satu perkara yang sangat dilakukan oleh Rasulullah secara konsisten dan sangat bersungguh adalah mendirikan qiyamul lail. Mendirikan qiyamul lail ini, kalau kita perhatikan, Rasulullah punya kesungguhan mendirikan qiyamul lail ini sangat luar biasa. Yang ini saya kisahkan ataupun saya sampaikan kepada tuan-puan kisah yang diriwayatkan oleh Sayyidina Hudzaifah Al-Yamani, seorang sahabat Nabi yang pernah mendirikan qiyamul lail bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada sebahagian ulama menyatakan kisah ini berlaku dalam bulan Ramadan. Ada yang menyatakan tidak, dia bukan berlaku dalam bulan Ramadan, tetapi dia menceritakan bagaimana Rasulullah mendirikan qiyamul lail. Sebagai contoh, ini adalah perkara yang diceritakan oleh Sayyidina Hudzaifah ini. Dia mendirikan qiyamul lail bersama dengan Rasulullah secara berjemaah. Dan apabila mula membaca pada rakaat yang pertama, selesai daripada membaca suratul Fatihah, Rasulullah mulakan dengan suratul Baqarah. Kita kalau dengar suratul Baqarah ni dah menggigil dah. Kerana surah Baqarah ni 3 juzuk, hampir 3 juzuk. Jadi, ini macam mana? Huzaifah kata, aku harap Rasulullah hanya baca 100 ayat yang pertama sahaja. Tetapi Rasulullah tak berhenti kat situ. Rasulullah habiskan suratul Baqarah. Tuan-puan boleh bayangkan ya, suratul Baqarah ni, kalau siapa yang hafal Quran, nak habis suratul Baqarah ni hampir sejam ataupun mungkin sejam, kerana dia makan 2 juzuk lebih, nak dekat 3 juzuk. Sejam berdiri ni, kalau kita buat kat surau kita, toleh belakang orang dah tak ada dah. Sejam berdiri. Huzaifah kata, aku harap habis dah Baqarah ni, berhentilah. Janganlah baca lagi. Tiba-tiba Rasulullah sambung suratul Nisa. Yang ini berbeza sedikit. Sebab tu dalam sebahagian riwayat menyatakan, mushaf sebahagian sahabat susunan dia mula-mula Al-Baqarah, An-Nisa, barulah Ali Imran. Kalau tuan-puan buka mushaf kita, Quran kita sekarang, sebenarnya susunan dia Al-Baqarah, Ali Imran dulu, baru An-Nisa. Tapi dalam kisah ini yang diriwayatkan, Rasulullah baca Al-Baqarah, An-Nisa, kemudiannya barulah Ali Imran. Rasulullah dah baca An-Nisa ni, Huzaifah kata, aku harap baginda berhentilah lepas baca An-Nisa. Rasulullah teruskan sehingga Ali Imran. Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa ini makan dekat 5 juzuk. Saya tak tahulah, ni bukan menggigil dah, boleh syahid agaknya orang yang qiyamul lail dengan Rasulullah ni sampai 5 juzuk untuk satu rakaat. Dengan bacaan yang baik, dengan bacaan yang elok, kemudian dengan bacaan yang panjang. Huzaifah kata, itu kaedah ataupun begitulah baginda mendirikan qiyamul lail dalam solat sunat baginda pada ketika itu. Jadi kita boleh bayang, maka tidak hairanlah apabila Sayyidatina Aisyah menceritakan, dia kata sampaikan Rasulullah ni solat sampai pecah-pecah ataupun bengkak kaki dia kerana terlalu lama berdiri. Sebenarnya macam mana kita nak capai keseronokan yang seperti mana yang dilalui oleh Rasulullah ini? Ini sebenarnya yang perlu kita fikirkan. Bukan kerana lamanya tu, tapi kerana macam mana dia boleh menghayati dan keseronokan dia membaca dan menghayati bacaan-bacaan dalam Al-Quran itu, sehingga menyebabkan barangkali dia tak sedar pun selama mana dia baca itu, kerana keseronokan dia membaca ayat-ayat Allah, seumpama ayat-ayat Allah itu bertutur ataupun dia berbicara dengan Allah, sehingga kan dia tidak sedar. Dalam bacaan yang panjang itu menunjukkan dia baca dengan keseronokan dan dia baca dengan menghayati. Itu juga yang berlaku kepada para sahabat dan juga para tabi'in. Bagaimana mereka dikatakan kalau dalam bulan Ramadan, ketika datang pada malam hari, mereka akan fokuskan kepada sama ada bacaan Al-Quran ataupun mendirikan qiyamul lail. Ini antara amalan yang kita perlu pegang. Yang kita dah cerita sebelum ini, mereka berpegang dengan bacaan Al-Quran dalam bulan Ramadan. Minggu ini kita cerita tentang bagaimana mereka fokus kepada mendirikan qiyamul lail. InsyaAllah sesi selepas daripada ini kita akan cerita bagaimana mereka mendirikan malam itu, termasuklah dengan mendirikan solat tarawih. Sehingga kita bertemu lagi dalam sesi akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.